إلهي لست للفردوس أهلا. Jawab tu dia mai gemuk kat anak dia. ولا أقوى على نار الجحيم. Apa sunnah hai'ah itu? Seperti segala bulu perhiasannya. Jadi kat sini katanya sunnah hai'ah ni panggil sunat, apabila buat tu dapat pahala. Hai'ah tu ibarat katanya hiasan cantik, seperti di sini istilah kepadanya seperti segala bulu perhiasan, bulu-bulu. Jadi apabila kata berkaitan dengan sunnah hai'ah di dalam sembahyang, seumpamanya bulu-bulu. Macam mana dah takrif yang kita bagi minggu lepas? Qad syubbihat as-salatu bil insani. Mana kata sesungguhnya menyerupai solat itu dengan manusia. Farruknu, maka bermula rukun itu apa dia? Karoksihi, seperti kepala. Lepas tu wasyartu kahayatihi, dan syaratnya itu seperti hidup ataupun ruh. Betul. Lagi pula wal ba'du ka'adha'ihi, dan sunat ab'ad itu seperti anggota. Wal hay'atu kasya'rihi, dan sunat hay'ah itu seperti bulu-bulu. Jadi yang kita duk bahas sekarang ni berkenaan dengan yang akhir, berkenaan dengan sunat hai'ah. Jadi bermaknanya manusia kalau buat seumpama, kalau lah kata tak ada bulu, tak comel lah. Kalau kita letak dia bulu di muka, istilah kata kening lah. Kening. Ada ke kita ni tak ada kening? Ada, semua ada. Ada ke kita ni tak ada bulu mata? Ada tak? Betul. Jadi itu seumpama katanya hias hai'ah. Boleh? Hai'ah. Jadi hai'ah sunat hai'ah ni banyak. Sampai ke banyak tu. Tahu tak sunat hai'ah ni apa kalau kita buat contoh seperti dalam kitab ada muka surat, tahu tak? Tahu. Alhamdulillah. Baik. Insya-Allah sungguh muka surat tahu tak apa dah. Muka surat 9 tu awal-awal. Jumpa? Dia tulis apa? Adapun sunat hai'ahnya yang tiada dijabarkan dengan sujud syahwi itu. Nampak? Makna kata sunat hai'ah ni kalau kita tinggal dia tak payah sujud syahwi, tak sunat sujud syahwi. Nampak? Sunat ab'ad hak lepas tu sunat sujud syahwi. Ada 8, ingat tak? Ini ada dah dalam kitab tu. Baik, istilah katanya sunat hai'ah itu kalau kita tinggal tiada dijabar, tak payah ditampung dengan sujud syahwi. Itu banyak sunat hai'ah ni banyak. Bermaknanya kalau buat bandingan dengan seumpama manusia, hai'ah di manusia ni banyak. Sebab dia buat bandingan dengan manusia. Betul? Betul tak? Rukun seperti apa? Rukun seperti apa? Seperti kepala. Jangan lupa. Oh no. Syarat seperti apa dah? Roh. Jangan lupa dah. Lepas tu sunat ab'ad seperti apa?
Hai'ah seperti apa? Hiasan bulu-bulu. Jadi masalah kita nak bahas sekarang ni hiasan Baik. Bermakna kalau tak ada ni tak cantik. Solat kita tu tak cantik. Boleh? Boleh? Mana kita katanya? Kita ikut dalam kitab tu. Setengahnya hendaklah diangkat dua tangannya. Nampak? Angkat dua tangan. Kalau kita ada takbir tu, sekali dengan takbir. Takbir tu lain. Angkat dua tangan tu. Allah ni angkat ni. Perbuatan ni. Ni panggil perbuatan ni, angkat dua tangan ni, panggil sunat hai'ah. Boleh? Bermakna kalau kita takbir, kita pergi solat, Allahu Akbar, kita terus tangan macam ni, kita tak angkat, sah solat. Tapi tak cantik. Ibarat kata tak cantik, tak lawa, tak comel, kita nak serah kepada Allah, tak angkat tangan, nampak serah tak sungguh. Sebab apa dia? Apabila kita kata Allah, Tuhan yang Maha Besar, Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar, tapi besar tu tak sungguh, tak cantik. Kita kata besar, maksudnya macam tu. Serah kita tu. Boleh? Seumpama kita nak takbir Allahu Akbar, apabila kita angkat tangan, serahnya, segala-galanya kepada Allah yang Maha Besar. Boleh? Ambil daripada solat, awal solat ke bagi salam, serah kepada Allah semua. Boleh faham? Rupa dia bentuk lebih kurang macam tu. Serah tu biar betul-betul habis. Seumpama. Baik. Kemudian katanya lagi, serta permulaan takbir taharram. Takbir taharram, takbiratul ihram. Maksudnya angkat tangan serta dengan takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Kalau orang tanya kita takbiratul ihram, Allahu Akbar ke angkat tangan? Allahu Akbar ke angkat tangan? Kau sekali Allahu Akbar tu lafaz takbiratul ihram. Angkat tangan tadi ialah awal-awal sebut tadi angkat dua tangan. Angkat dua tangan itu sunat hai'ah diserta dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah rukun. Ingat ada rukun sembahyang ada berapa? 13. Satu, niat. Dua, takbiratul ihram ataupun diri betul-betul. Bermaknanya takbir lafaz Allahu Akbar itu adalah rukun, bukan sunat hai'ah. Sekarang kita nak bilang tu sebab kita nak membezakan yang mana fardu yang dalam solat, yang mananya sunat dalam solat. Kalau kita tak tahu, tak boleh nak beza, tak pakai solat kita nak tu. Sebab apa dia? Sebab apa dia? Solat ni, apabila solat, ada juga solat orang tetapi Nabi kata solat tu orang itu solat tetapi dihitungkan dosa dia. Orang yang solat tapi berdosa. Dosa dia tu bukan kecil, besar. Makna kata dosa besar, dia solat tetapi dosa dia tu besar sampai ke membawa kepada azab. Ada juga. Solat dia tu macam mana? Solat dia ni salah satunya dia tak hadirkan hati di dalam sembahyang. Siapa yang solat dia tak hadir hati dia tu di dalam sembahyang, solat seorang itu adalah mengerjakan dosa besar, kena azab di hari akhirat, disebut dalam kitab. Lepas tu kita nak hadir apa tu? Nak hadir apa dalam hati tu? Hadirlah perbuatan kita tu. Kita rokok, rukun ke sunat? Hatu kata kita kena bilang dalam solat kita. Kalau kita tak bilang, kita nak bilang, kalau kita tak tahu rokok tu rukun ataupun sunat, kita nak bilang macam mana? Kalau kita nak bilang semua daripada takbiratul ihram sampai ke salam semua rukun. Kalau kita nak bilang daripada takbiratul ihram sampai ke salam semua sunat. Nampak? Itu kaifiat. Itu katanya solat ni dia ibarat kata tiang solat ada berapa?
Dua. Satunya hadir hati di dalam solat tu kepada Allah. Ibarat macam tu. Bermakna dalam solat kita tu sentiasanya hadir. Nampak rupa dia? Kalaulah dalam solat dia solat tetapi dia tak hadir, bermakna tiang solat dia tu runtuh. Sebab apa? Tiang solat ada dua. Bermakna hati dia tak hadir dalam solat. Maknanya hadir. Hadir berkenaan dengan rokok, perbuatan hadir berkenaan dengan bacaan dia, semua tu hadir berkenaan dengan pahaman makna-makna tu. Itu dia tu. Nak sampai tahap tu payah. Kalau macam tu belajar sampai ke mati. Nampak tak kelebihan dia situ? Bermaknanya kita lebih kepada hadis itu. Kalau tak hadir tak lepas. Itu rupa solat dia. Boleh kena hadir tu hati. Hadir atas rasa apa dah? Kita nak bilang apabila angkat takbir Allahu akbar, kita buat apa situ? Niat tu duk bilang dalam hati. Hadir. Lepas tu niat tu niat kerana siapa? Duk bilang tu, duk hadir hati tu, dah hadir. Nampak? Itulah orang yang sembahyang tahap yang kedua. Dia sembahyang iktikad dalam hati dia tu, katanya Allah Ta'ala tu seumpama duduk di depan dia dan dengar tiap-tiap bacaan dia dan nampak tiap-tiap perbuatan dia dan tahu tiap-tiap faham erti ayat-ayat yang dia baca. Itu tahap orang solat yang kedua. Apa kita boleh pergi ke atas situ tu? Boleh sampai ke atas situ tu? InsyaAllah boleh sampai. InsyaAllah InsyaAllah dulu. Biarlah jauh pun InsyaAllah dulu. Nampak rupa dia tu? Mana kena hadis itu? Lepas tu kena belajar biar lama lah tak? Biar lama. Tak apa. Kadang-kadang setengah orang ni tak ada faham pun makna, tapi dalam solat tu boleh nangis. Tuhan bagi ilham terus rasa dekat dengan Allah. Ada? Makna tak faham, tetapi buat umum solat itu dia reti, dia faham, kata duduk solat depan Allah, walaupun makna dia tak faham dengan satu persatu, tapi dibuat kesimpulan dia faham. Nampak rupa dia tu? Hadirkan hati nak situ. Boleh tu rupa dia. Mana tadi? Itu istilah dia bermaknanya kena hadir hati baik. Atas rasa apa kita nak hadir hati tu? Sebab nak jauh daripadanya solat yang tak guna. Solat yang tak guna. Dia macam ni. Iblis. Yang ketiga berkenaan dengan ilmu. Apa dia? Yang ketiga berkenaan dengan ilmu 12 perkara yang dapat kelebihannya 2 darjat. Berapa darjat? 2000 darjat ke? Kelebihan dia berapa darjat? 2000 darjat. Berkenaan dengan ilmu ada berapa? 3. Betul? Yang akhir sekali apa dia? Mengetahui cara syaitan tu nak halang kita. Betul, solat. Macam mana ulama sebut dalam kitab berkenaan dengan syaitan nak menghalang? Salah satu kita dah bahas dulu berkenaan dengan ilmu, betul? Baik, kita ambilnya kisahnya sirah berkaitan dengan cara syaitan nak halang. Macam mana? Tak nak bagi solat. Dalam kitab sebut Naim bin Hakim, dia dapat beritanya apabila solat difardu ke atas Nabi, solat 5 waktu ni, apabila solat difardu ke atas Nabi dan umatnya, Iblis sebut dalam kitab menangis. Nampak? Nangis sampai ke nangis tu sungguh-sungguh menangisnya. Sehingga Iblis itu buat kumpulan, maksudnya panggil mesyuarat dia orang semua. Tengok. Pak kita ada ke mesyuarat kalau tak solat? Nafsi macam hari kiamat dah. Betul? Ibarat kata biarlah dia tak solat dia. Iblis tak kerja sama iblis. Itu dia berjaya. Kita raya. Macam mana? Dia mesyuarat sama-sama dia sampai ke macam mana dia fikir, macam mana ni dia hadap raja dia. Dia ada raja dia.
Taat dan patuh dia tu. Kerja iblis ni buat apa? Apa dia? Menyesatkan orang lah. Betul, menyesatkan orang. Dia takut. Sebab apa dia? Apabila difardukan solat ke atas Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak sedar hati dah sampai ke menangis iblis tu sungguh-sungguh, sehingga dia berkumpul sama-sama dia depan raja dia, ketua dia. Dia kata, macam mana ni kami nak buat ni? Tengok dia, macam mana kami nak buat ni? Ketua dia tanya, kenapa? Padahal ketua dia tahu dah, ketua dia. Tak ada lah ni, kami dah dapat berita katanya difardu solat 5 waktu ke atas Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Macam mana ni kita nak halang ni? Kata, macam mana ni kita nak buat ni? Lepas tu kenapanya difardu ke atas umat Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad? Ketua iblis jawab, difardukan solat ke atas Nabi dan umatnya supaya nak helak daripada kita dah, nak selamat daripada kita dah. Ketua iblis tu kata, ini kata kelebihan solat dah. Tetapi nak boleh solat pun payah. Betul? Tapi walaupun solat, belum tentu solat tu dipakai sah. Betul? Walaupun dah solat, belum tentu diterima. Betul? Nampak upah dia? Payah juga. Sampai ke tahap macam tu, dia kata, Allah Ta'ala difardu tu atas rasanya nak jauh daripada kita, nak elak daripada kita yang menyesatkan mereka. Dia kata macam tu. Baik. Lepas tu anak-anak kecil-kecil bawah pergi mesyuarat sama-sama tu. Lepas tu macam mana kita nak buat ni? Kami nak buat ni dengan mereka ni. Sebelum tu tak ada fardu solat 5 waktu. Betul? Sebelum tu baru solat subuh 2 rakaat. Nabi mana lah? Allahu Rabbi. Ada sebut dah dulu awal-awal tak? Sebab semua ada kisah dia. Semua ada kisah. Zuhur, solat subuh 2 rakaat tu siapa? Nabi Adam. Betul? Lepas tu zuhur Nabi mana? Nabi Ibrahim. Dia satu-satu tu. Semua tak ada kisah dia. Sebab apa disolatkan pada masa tu. Itu ibarat seumpamanya macam tu. Ia panggil. Baik, ringkasan cerita dia. Kita masuk cerita lain dulu. Sebab awal-awal dah sebut dah ringkas cerita dia. Jadi istilah dia macam ni. Jadi apabila berkaitan dengan bab solat tadi tu, iblis sampai ke mesyuarat sama dia, macam mana kami nak buat ni? Nak berjaya lah. Dia kata macam ni, tak apa. Ketua iblis kata, kamu kena bersungguh-sungguh. Macam mana kamu buat sebelum ni? Bahkan kata, kalaulah kamu tak berjaya juga, hebat sungguh ketua iblis. Kalaulah kamu tak berjaya juga, tak apa, kami akan hantar kepada atas seorang yang atas tiap-tiap seorang 4 iblis. Empat. Tu dia 4 ni. Hak tu hak tak nak solat je dah. Baca tengok orang yang dapat ni, kau tak dapat tengok. Yang pertama iblis sebahagian kepala. Tu kejap-kejap sakit kepala, tak boleh solat, kejap-kejap berat kepala nak bangunnya tu, ya dah tu lepas tu subuh pula dah. Tu subuh pula dah. Boleh? Yang pertama bahagian kepala. Tak apa. Kita akan hantar dia perginya mananya? Tiap-tiap seorang 4 bahagian. Yang pertama bahagian kepala. Baik, bahagian yang pertama. Bahagian kepala tu buat bagi sesat. Cara dia. Yang kedua ialah bahagian mana? Bahagian kanan. Bahagian kanan. Ini tersebut dalam kitab. Yang ketiga bahagian kiri. Yang keempat bahagian kaki, tapi di bawah kaki, di bawah tapak kaki, di bawah kaki. Dalam kitab sebut macam tu.
Lepas tu ketua syaitan tu kata, Iblis. Ketua Iblis kata, empat ni lah buat kerjanya. Dia kata macam mana? Kalaulah kata bahagian kepala menyesat tak berjaya, pergilah cepat-cepat bagi tahu kepada bahagian kanan. Kacau cepat-cepat sebahagian kanan ni. Kalaulah kata lagi tak berjaya juga bahagian kanan, pergi cepat-cepat, jangan lambat-lambat, suruh sebelah kiri. Nampak? Bermaknanya yang paling kuatnya bukan hak atas kepala tu. Yang pertama kacau tak lepas, pergi bahagian yang kanan. Kanan tak lepas, pergi bahagian kiri. Sehingganya Iblis tu kata, kalaulah kamu dah tiga dah tak berjaya dah, kamu jangan lambat, cepat-cepatnya pergi kepada yang keempat. Segera. Tu dia. Cepat-cepat. Kalaulah kamu terlambat, Iblis tu kata, makna kata solat dia itu sempurna. Sebab apa dia? Dalam keadaan bentuk macam tu, dia buat macam mana? Bagi orang yang mentakhirkan solat. Faham? Melewatkan solat. Ini orang yang melewatkan solat ni lah, apa dianya? Solat dia tu tak lepas. Solat dia tak lepas. Tetapi hak sebaliknya, siapa yang lepas daripada empat-empat itu, dia dapat pahala seperti 400 pahala syahid. Kita sebutlah kitab. Nampak rupa dia tu? Kalau sebut kata syahid ni payah nak dapat dah ni, tapi 400. Sehingga lagi ni dia dapat dah pahalanya 400 syahid, dia disertai dapat apa dia? Surat amalan lagi, dan diserta dia ikatkan syaitan yang ada di dia. Apa tadi? Iblis. Dia dapat mengatasi Iblis yang ada ke bahagian kepala, dan ke bahagian kanan, dan ke bahagian kiri, dan ke bahagian kaki. Dia dapat ikat dengan talinya empat Iblis tadi, disertai campak Iblis tadi tu ke dalam laut. Nampak rupa dia? Maksudnya, siapa yang boleh mengatasi tadi tu, Iblis tak ada bagi dia. Seumpamanya macam tu, diikatnya campur dalam laut jauh-jauh. Kalaulah kata dia lepas juga, mungkin ambil masa, sebab kita dah ikat dia. Tak mustahil benda yang diikat terlepas, betul? Itu bermaknanya kita mudah buat amal ibadat kalau kita lepas daripada tu. Punca apa dia? Kita perhati kalau kita mentakhirkan solat. Sebab apa dia? Iblis tu kata, kalau kamu pergi bahagian kaki tadi, dia jadi lambat solat. Lambat solat itulah ibarat katanya solat dia tidak diterima, tak ada makna. Tu ketua Iblis kata macam tu. Nampak? Hak sengaja lah, hak sengaja nak mentakhirkan solat tu. Kalau tak sengaja tak apa, atas rasa sebab-sebab tertentu, ataupun solat yang sunat kita takhir, solat isyak, tak ada masalah. Tapi hak solatnya, hak awal kita pergi takhirkan, lewatkan, itulah seumpamanya solat dia tu tak guna, tak pakai. Lepas tu tak boleh ikatlah Iblis empat penjuru tadi. Boleh? Kalau dia boleh lepas tu, bermaknanya Pak Iblis tadi diikat oleh amalannya, campak ke dalam laut. Boleh? Itu dia. Ya, baik. Ini sebelum solat. Itu dia macam ni. Sebut dalam tu ayat terbagai itu, dalam solat kalaulah kata dia kacau juga, bermakna kita tak boleh melepas. Mana kita tak boleh helak daripada tu. Itulah dikatakan solat lalai. Nampak? Itu kita kena daripada awal. Nampak dah tu? Maksudnya
Seumpamanya kita ambil wudu. Bahagian yang ke-12 dari bahagian yang kedua daripada 12 nak dapat kelebihan 2000. Apa dia? Wudu itulah apabila tiap-tiap kali kita mengambilkan wudu, kita anggar kata membersihkan hasad, membersihkan dengki, membersihkan segala kekotoran yang ada pada zahir dan batin. Apa kekotoran zahir dan batin? Seumpama kita ambil wuduk, apabila kita ambil wuduk, kita tuang, betul? Daki-daki jatuh tak? Jatuh. Kekotoran jatuh tak? Jatuh. Lepas tu kita niat diiringi sepertinya kekotoran hak batin. Maknanya kalau tangan kita sebelum ni buat maksiat, dosa, gugur, tu batin. Boleh rupanya seumpamanya kita buat seumpama macam tu. Kalau kita boleh gugurkan macam tu, bermaknanya dalam keadaan ambil wuduk pun kita tak lalai, solat pun kita tak lalai. Nampak? Kalau kita ambil wuduk istiqamah dalam keadaan adat, kebiasaan ambil wuduk, tak ada tetapkan hati, hadirkan hati, itu ulama ajar kitanya seperti gugurkan dosa, seperti mana air yang mengalir yang jatuh. Tu niat situ. جحيم